Terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan arteri tersumbat. Jika anda seorang lelaki dan mempunyai usia yang meningkat, anda berisiko lebih tinggi untuk menghidap serangan jantung. Ahli keluarga yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Faiz Wajdi bin Muhammad Zahiruddin. Saya berasal dari Al-Ustar, Kedah. Saya merupakan pelajar Bachelor in Electrical Engineering with Honours di Universiti Kuala Lumpur, British Malaysian Institute. Universiti Kuala Lumpur merupakan universiti yang terkenal dalam bidang teknologi dan kejuruteraan. Ia ditubuhkan pada 20 Ogos 2002 dan telah dipegang sepenuhnya oleh Majlis Amanah Rakyat yang dikenali sebagai MARA. UniKL mempunyai 12 cawangan kampus yang menawarkan pelbagai program asasi, diploma, ijazah sarjana dan pasca siswazah. UniKL BMI merupakan salah satu cawangan UniKL yang terletak di Gombak, yang mana bidangnya dikhususkan dalam bidang elektrik. Community Service ataupun lebih dikenali sebagai khidmat masyarakat merupakan subjek yang ditawarkan di UniKL BMI. Mengenai tugasan di dalam subjek ini, kebiasaannya pelajar akan melakukan kerja-kerja kemasyarakatan di tempat awam. Namun, setelah melandanya pandemik COVID-19, pelajar dikehendaki untuk melakukan video yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Oleh itu, tajuk yang saya pilih ialah bahaya serangan jantung. Tujuan saya untuk melakukan video ini ialah kerana serangan jantung merupakan salah satu penyakit yang boleh membawa maut. Serangan jantung juga mencatatkan antara kes kematian yang tertinggi di Malaysia. Saya yakin golongan muda mesti memandang remeh terhadap penyakit ini kerana penyakit ini selalunya dihidap oleh golongan orang tua. Namun ia tidak mustahil untuk terjadi kepada golongan muda. Jadi, video ini saya tujukan khas kepada golongan muda di luar sana yang memandang ringan terhadap penyakit yang berbahaya ini. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita membincangkan tentang tajuk ini. Seperti yang kita tahu, jantung merupakan organ yang sangat penting untuk badan manusia. Ia dapat mengempam darah yang membawa oksigen dan nutrien ke semua organ dan anggota yang berfungsi di badan manusia. Serangan jantung berlaku apabila aliran darah yang membawa oksigen ke otot jantung terlalu berkurangan atau dihalang sama sekali. Darah merupakan pembawa atau pengangkut sebahagian besar kandungan oksigen di dalam badan manusia. Kita boleh ibaratkan darah ini seperti taksi dan kita ibaratkan oksigen ini seperti penumpang. Jadi, darah akan membawa oksigen ke seluruh bahagian organ. Apabila darah tidak dapat dipam, oksigen juga tidak dapat dibekalkan ke bahagian organ yang lain. Perkara ini akan merencatkan fungsi organ yang lain. Serangan jantung ini kebanyakannya berlaku diakibatkan oleh penyakit jantung koronari. Penyakit ini adalah disebabkan oleh penumpukan kolesterol, lemak atau bahan-bahan yang lain di bahagian salur darah yang membekalkan darah ke jantung yang dikenali sebagai arteri koronari. Penumpukan ini juga dikenali sebagai plak. Keadaan plak yang terhimpun di arteri ini dipanggil sebagai arteriosklerosis. Apabila himpunan plak dibiarkan di dalam sesuatu jangka masa yang panjang, sebahagian plak akan pecah di dalam arteri dan akan membentuk darah beku. Jadi, pembentukan darah beku ini dapat menjadikan arteri separa tersumbat
atau tersumbat sepenuhnya. Terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan arteri tersumbat. Jika anda seorang lelaki dan mempunyai usia yang meningkat, anda berisiko lebih tinggi untuk menghidap serangan jantung. Ahli keluarga yang mempunyai sejarah menghidap penyakit jantung juga boleh meningkatkan risiko anda. Tetapi, terdapat faktor risiko lain yang golongan muda harus ambil sebagai pengajaran. Antara faktor risiko yang lain ialah berokok. Rokok mengandungi berbagai zat yang membahayakan tubuh seperti nikotin, karbon monoksida dan tar. Ketika anda menghirup asap rokok, zat tersebut akan masuk ke dalam tubuh dan mengalir di dalam darah. Pada akhirnya, zat kimia tersebut dapat menginspirasikan sel-sel yang melapisi pembuluh darah, menyebabkan peradangan dan mempersempitkan jalur aliran darah. Selain itu, rokok juga bisa meningkatkan tekanan darah dan menurunkan kadar kolesterol yang baik. Pada pemerhatian saya, kebanyakan golongan muda yang merokok ini hanya ingin menampakkan mereka lebih bergaya ataupun terpengaruh dengan masyarakat sekeliling. Jadi, saya menyarankan sesiapa sahaja yang belum merokok, jangan pernah sekali untuk mencuba merokok kerana ia sangat tidak berbaloi sesama sekali. Kepada perokok tegar, saya menasihati anda supaya perlahan-lahan untuk memberhenti rokok. Yang kedua ialah kolesterol yang tinggi. Bila kita bercakap mengenai kolesterol, sudah semestinya ia dikaitkan dengan makanan. Pengambilan makanan yang tidak sihat secara berterusan boleh membahayakan jantung anda kerana makanan ini mempunyai kolesterol yang tinggi yang dapat menyebabkan salur darah tersumbat. Antara makanan yang tinggi kolesterol ialah makanan yang bergoreng, makanan segera dan makanan yang telah diproses. Yang ketiga ialah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi menyebabkan ketegangan berlebihan terhadap dinding arteri koronari. Dari masa ke masa, tekanan tambahan ini boleh merosakkan lapisan arteri, menjadikan ia lebih cenderung untuk membina plak dan menyempitkan arteri. Antara faktor risiko yang lain ialah tidak bersenam, diabetes dan kegemukan. Setelah apa yang diperbincangkan, kita boleh membuat kesimpulan bahawa serangan jantung boleh dihidap oleh semua golongan tanpa mengira usia. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya menyarankan golongan muda yang tidak mempunyai faktor risiko keturunan untuk memeriksa kesihatan jantung anda setiap 4 hingga 6 tahun sekali. Bagi yang memiliki risiko genetik, anda harus berjumpa dengan doktor dengan kadar yang segera, terutama bila anda mulai merasakan simptom-simptom serangan jantung. Jadi, setakat ini sahaja video saya pada kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda kerana dapat bersama saya hingga ke penghujung rancangan. Saya berharap video saya ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada masyarakat, terutamanya golongan muda. Saya juga berharap selepas ini anda dapat mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat supaya dapat memelihara kesihatan jantung anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.